Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Tumpuan berita. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka terus berusaha dalam memastikan pembudayaan integriti dan tadbir urus korporat yang baik. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, komitmen pusaka ini terbukti dengan pencapaian anugerah yang diterimanya baru-baru ini. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lin Talif Saleh, semasa Hari Tadbir Urus Korporat Pusaka 2023 di sebuah hotel terkemuka di sini pada Selasa. Ini terbukti dengan penganugerahan yang diterima oleh pusaka iaitu Silver Young for Integrity, Governance and Anti-Corruption Award AIGA 2022. Terima kasih. Thank you and congratulations pusaka. Datuk Amar Awang Tengah menambah, penjawat awam masa kini diharapkan mempunyai prestasi tinggi, cekap, boleh dipercayai dan amanah. Jelasnya usaha mengesan rasuah dan melaporkannya kepada pihak berkuasa merupakan tanggungjawab semua penjawat awam dan tidak hanya bergantung kepada pegawai dan juru audit sahaja. Justru beliau menggesa anak-anak syarikat pusaka untuk memiliki peraturan yang komprehensif, memperkasakan tadbir urus korporat dalam syarikat mereka seperti Akta Prosedur Kewangan dan Arahan Perbendaharaan serta menyemak birokrasi yang mungkin menyekat pelaksanaan polisi keputusan di bawah bidang kuasa masing-masing. Selanjutnya, Kementerian Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak (MFICORD) dan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak (MTCP) akan bekerjasama dalam membangunkan dan memajukan industri agro pelancongan di Sarawak. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben berkata, kerjasama ini penting demi mencapai hasrat Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangkan kadar kemiskinan dengan mempelbagaikan aliran pendapatan dan meneroka peluang perniagaan hiliran dalam agro pelancongan. Namun begitu katanya, petani yang benar-benar berminat untuk mencubakan diri dalam agro pelancongan perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Jelasnya, setelah dikenal pasti kementerian atau jabatan dan agensi yang berkaitan boleh membantu dan membimbing mereka. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan persidangan dan Expo Agro Pelancongan Sarawak SACE 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Selasa. Martin turut menzahirkan penghargaan kepada para penceramah dan pakar industri yang telah berkongsi ilmu dan pengalaman mereka dalam persidangan yang julung kalinya diadakan di Sarawak. Jelasnya ini amat penting kerana ilmu dan pengalaman mereka dapat dijadikan inspirasi untuk memajukan industri agro pelancongan di Sarawak. Beliau turut mencadangkan MFICORD dan MTCP menubuhkan jawatan kuasa bersama jabatan dan agensi yang berkaitan untuk membincangkan perkongsian dan idea yang diutarakan penceramah dan pakar industri sepanjang 2 hari persidangan tersebut berlangsung. Seterusnya di Sarike, Hari Kerjaya dan Pendidikan Anjuran Yayasan Sarawak dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah PPD di seluruh Sarawak dapat membantu lepasan sekolah untuk mengintai peluang melanjutkan pelajaran serta mengikuti pelbagai kursus kemahiran yang ditawarkan di institusi seluruh negara. Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, program ini merupakan usaha murni dari pihak terlibat untuk membantu memberi pendedahan kepada para pelajar khasnya di daerah Serikit. Menurutnya, terdapat pelbagai bantuan dan biasiswa yang ditawarkan oleh Yayasan Sarawak dalam membantu untuk meningkatkan kualiti pendidikan anak-anak Sarawak dan peluang keemasan ini perlu diambil untuk mendapatkan segala maklumat berhubung perkara ini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Hari Kerjaya dan Pendidikan PPD Sarike di Dewan Sentral Sarike baru-baru ini. Katanya program seperti ini juga dapat membantu ibu bapa untuk mendorong anak-anak mereka memilih kerjaya yang diminati selepas tamat pengajian atau pelajaran. Jelas beliau lagi dengan adanya pameran oleh pihak institusi pengajian tinggi IPT seperti ini akan dapat membuka minda ibu bapa dan anak-anak yang kurang bernasib baik untuk terlibat dalam bidang kemahiran. Pada masa sama, beliau memohon jasa baik PIBG dan guru-guru untuk menggalakkan murid yang kurang cemerlang dalam akademik atau yang tercicir terlibat dalam bidang kemahiran. Di Bintulu pula, Jalan Tun Hussein On di sini akan ditutup bermula Rabu ini bagi memberi laluan kepada pembinaan J4 di jalan tersebut. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming, pembinaan ini akan memakan masa 3 bulan untuk disiapkan dan penutupan jalan akan bermula jam 9.30 pagi.
Justru beliau menyarankan agar penduduk yang tinggal berdekatan Jalan Tun Hussein On untuk mencari laluan alternatif sementara untuk perjalanan harian terutamanya pada waktu kemuncak. So now they have access road also from SNK Bintulu to Taman Zaseng. So I urge the public, if you have see this heavy traffic jam, you can use alternative, turn back to Lihua and then use another alternative road. Because and then I also urge them during peak hour lah, habis sekolah ke, habis kerja pukul 5 sampai pukul 6, they will ask few traffic to jaga the road lah, to ease the traffic lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita berdekatan lampu isyarat Medan Jaya di Bintulu pada Selasa. Terdahulu, Johnny telah diberi taklimat oleh pengurus projekanan AT Construction, Justin Lee, berkaitan penutupan jalan tersebut. Beliau turut menasihati semua pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati semasa melalui jalan berkenaan. Kepaparan di Daro, seramai 100 orang peserta telah mengambil bahagian dalam program kursus model keusahawanan Beginner 2023 yang diadakan sebagai salah satu program di Pesta Daro 2023. Kursus ini adalah untuk memberi perkongsian kepada para belia memulakan perniagaan dan proses-proses yang perlu dilakukan. Adun Daro Safi'i Ahmad berkata, para belia harus mengambil peluang dalam keusahawanan kerana ia memberi peluang yang baik untuk meningkatkan taraf ekonomi. Menurutnya, Daro kini semakin membangun dengan pelbagai pembangunan yang memberi impak kepada keusahawanan. Beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat di Dewan Tapak Pesta Daro pada Isnin. Difahamkan kursus tersebut merupakan salah satu dari 9 elemen yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan aktiviti dan program sepanjang Pesta Daro 2023 berlangsung di bawah elemen pembangunan usahawanan. Dalam perkembangan lain, Pengawal Kualiti Alam Sekitar Sarawak Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak, Jack Lee, yang berkata pelibatan belia amat penting bagi mewujudkan perubahan tingkah laku dalam perlindungan alam sekitar di Sarawak. Katanya melalui peranan aktif dan suara kolektif belia, mereka boleh membentuk masyarakat menerusi kempen dan usaha yang membawa kepada amalan mampan sekaligus meningkatkan kualiti alam sekitar. Menurutnya, penyediaan program Youth Green Exchange YGXC menjadi platform penting untuk anak muda Sarawak yang bercita-cita tinggi menunjukkan sokongan alam sekitar dan memupuk keyakinan mereka dalam menghadapi isu iklim yang semakin mendapat perhatian serius. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Pengawal Kualiti Alam Sekitar NREB Sarawak Paul Bon Chamberlain ketika menggunakan program Green Strides Blogging dalam majlis penyampaian hadiah untuk anugerah penceramah terbaik dan penulis terbaik Youth Green Exchange YGXC sempena Hari Alam Sekitar Negara Peringkat Negeri di Azam Kompleks di sini pada Selasa. Tambahnya, aktiviti blogging yang dijalankan pada hari berkenaan turut menyelitkan elemen digital di mana peserta dikehendaki memuat turun aplikasi CleanSwell untuk mengasingkan dan menjejaki pelbagai jenis sisa yang mereka kutip. Katanya lagi, penggunaan aplikasi itu memudahkan proses pembersihan dengan merekodkan setiap barang dan jumlah berat sampah yang dikumpul, jejak lokasi pembersihan dan menyimak jumlah jarak dibersihkan semasa pembersihan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri Buletin UKAS, kami tinggalkan anda dengan video visi Premier 2030 Bandar Pintar Kuching. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. Visi Premier 2030 Bandaraya Pintar, Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2 ELA 2 dan pusat kawalan.
Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.